bachelor degree programs offered by University Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology. Komunisme merupakan sebuah ideologi politik yang ditubuhkan dengan hasrat menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai hak milik negara. Komunis telah bergiat mengancam keselamatan negara kita sejak sebelum merdeka lagi. Percubaan untuk menyebarkan fahaman di negara kita telah bermula sejak tahun 1920-an. Pengisytiharan tanah Melayu yang merdeka dan berdaulat tidak menjadi titik henti bagi komunis untuk terus mengganas dan memberontak. Sebaliknya, mereka terus mengancam keselamatan negara dalam beberapa lagi siri serangan yang telah direkodkan dalam sejarah tanah air sebagai peristiwa hitam yang telah mengorbankan banyak nyawa. Antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata demi menyerap masuk ideologi mereka secara paksa dan melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Oleh itu, bagi menangani ancaman komunis, beberapa usaha telah diambil oleh kerajaan, antaranya dengan memperkasakan pasukan keselamatan tempatan seperti tentera untuk membanteras kegiatan komunis. Pasukan tentera merupakan unit yang paling utama dalam membanteras keganasan komunis ataupun juga boleh disebutkan sebagai tulang belakang bagi mengekalkan serta menjamin keselamatan dan keamanan rakyat sekaligus negara tercinta. Pasukan askar Commonwealth. Selain tentera tanah air, terdapat juga pasukan kenderaan yang diimport oleh British ke tanah Melayu sebagai usaha memerangi komunis di negara kita. British telah membawa masuk pasukan askar Commonwealth. Tentera Commonwealth adalah sebuah angkatan tentera yang telah ditubuhkan bagi mempertahan dan membantu negara-negara jajahan British saat diserang. Sebagai konteks, negara Commonwealth membawa maksud negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Selepas negara-negara jajahan British mencapai kemerdekaan, Commonwealth telah pun ditubuhkan untuk menyatukan negara-negara bekas jajahan British. British memberikan pelbagai jenis bantuan dan kemudahan kepada negara Commonwealth, baik dari segi ekonomi dan kewangan ataupun dari segi keselamatan dan ketenteraan. Maka semasa darurat pertama, British telah membawa masuk askar Commonwealth antaranya dari Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia, Fiji dan dari Britain sendiri. Pasukan ini telah berganding bahu dengan askar Melayu serta pasukan polis untuk menentang pengganas komunis. Pada tahun 1954, terdapat seramai 25,000 orang askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di tanah Melayu bagi menangani ancaman komunis yang semakin mengganas. Sarawak Rangers, agi hidup agi ngelaban, selagi hidup selagi melawan. Mula dilaungkan oleh rentap pada ketika dahulu dan terus menjadi sebuah laungan perang yang membangkit semangat juang dalam diri anak-anak jati Sarawak. Cogan kata ini turut dilaungkan oleh pasukan Sarawak Rangers semasa zaman darurat komunis. Apa itu Sarawak Rangers? Kalau di Semenanjung ada pasukan askar Melayu, di Sarawak ada Sarawak Rangers. Sarawak Rangers merupakan satu pasukan separa tentera yang telah dibentuk oleh Raja Charles Brooke, iaitu Raja kedua negara Sarawak. Pada Oktober 1862, pasukan ini terdiri daripada kebanyakannya suku kaum Iban. Pada tahun 1948, ketika Malaya diancam teruk oleh pengganas komunis, pahlawan-pahlawan Iban telah dipanggil oleh kerajaan British Borneo, Sarawak untuk membantu memeteras kegiatan komunis di Malaya dengan menggunakan kepakaran mereka untuk menjejak komunis yang bertapak di dalam hutan. Pada masa ini, mereka dikenali sebagai askar Iban. Seramai 49 penjejak Iban telah dihantar ke Malaya untuk membantu anggota pasukan askar Melayu dan tentera Commonwealth dalam menangani pengganas komunis pada waktu itu. Kepakaran mereka menjejaki musuh di dalam hutan sememangnya tiada bandingannya. Sememangnya mereka amat mahir dalam selok-belok hutan. Banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan oleh pasukan ini.
Dalam tahun 1953, pasukan askar Iban tersebut disusun semula di dalam sistem regimen dengan menubuhkan semula Sarawak Rangers sebagai satu regimen dalam tentera British yang dianggota oleh orang-orang tempatan. Kini, pasukan Sarawak Rangers telah dijenamakan semula sebagai Regimen Ranger Diraja dan merupakan infanteri tentera darat yang kedua terbesar di negara kita selepas Regimen Askar Melayu Diraja. Pasukan Askar Melayu. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1 Mac 1933 di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pasukan Askar Melayu ditubuhkan setelah menerima desakan daripada Raja-Raja Melayu agar sebuah pasukan tentera anak watan diwujudkan. Ribuan masyarakat telah mencuba nasib untuk menyertai pasukan ini. Namun, selama 100 orang sahaja yang telah terpilih sebagai calon dan hanya 25 orang sahaja yang benar-benar terpilih untuk jadi rekrut. Pasukan ini diletakkan di bawah jagaan Major G. McBride, iaitu seorang pegawai British. Pasukan Askar Melayu ini merupakan satu-satunya pasukan angkatan tentera tempatan yang telah tersedia sama ada darurat diisytiharkan. Akibatnya, British menambah kekuatan Askar Melayu dengan melakukan pembesaran secara berperingkat. Bermulanya dengan Batalion 3, Batalion 4, Batalion 5, Batalion 6 dan Batalion 7. Semasa darurat, pasukan ini bertugas membantah gerila komunis dalam hutan. Pada masa yang sama, kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Regimen Askar Melayu juga diperbesar daripada 3 regimen kepada 7 regimen. Pasukan ini mencapai prestasi cemerlang dalam usaha memerangi komunis. Mereka bukan sahaja berjaya melepaskan anggota komunis, malah memusnahkan kubu operasi komunis. Akhir sekali, perpaduan antara kaum perlu dipupuk bagi memastikan keselamatan negara akan lebih terjamin. Kesimpulannya, kerjasama antara masyarakat amat diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. Rakyat maupun pemimpin hendaklah memupuk sikap toleransi dan nilai baik dalam diri untuk menjadi warga negara dan tanggungjawab kepada agama, bangsa dan tanah air. Semangat cinta akan negara dan rasa taat setia perlu disemai dalam diri setiap individu kerana ia akan mewujudkan masyarakat yang bukan sahaja bertanggungjawab kepada rakyat dan negara, malah bertanggungjawab demi menjaga keamanan dan keselamatan negara. Rakyat hendaklah bersatu padu dan bekerjasama dalam apa jua keadaan baik melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara yang diperoleh. Bah kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh.